Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wanfa' bina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an wa barik fina wanshur minna. Allahumma zidna 'ilman wa fiqhan, amma ba'd. Kita sambung panjang kita daripada kitab Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Kita berada di penghujung Kitabul Janaiz. Ingat saya hadis yang bab yang kalau sini hadis 695 lah. Hadis 695, bab maqila fi auladil muslimin. Maqila fi auladil muslimin. Maqila fi auladil muslimin. Anil Bara radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma tuwfiya Ibrahim alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lahu murdi'an aw marda'an fil jannah. Inna lahu murdi'an aw marda'an fil jannah. Daripada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ketika meninggalnya Ibrahim, ini anak Rasulullah SAW lah, dengan hambanya Maria Al-Qibtiyah. Sewaktu meninggal Ibrahim, anak Rasulullah ni, dia meninggal ketika masih lagi dalam tempoh menyusu. Rasulullah SAW bersabda, inna lahu murdi'an fil jannah. Sesungguhnya dia akan dapat maksudnya tukang susu, ibu susuan. Dia akan dapat ibu susuan. Dia akan memperolehi ibu susuan nanti di dalam syurga. Perkataan murdi'annya, dia ada dua cara baca dia. Satu, murdi'an itu maksudnya ibu susu lah kan? Satu lagi marda'an, ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil masdar mimi. Jadi masdar mimi ni dia ada banyak maksud, dan salah satu daripada maksud dia masdar lah radha', maksudnya susuan. Dia maksudnya akan memperolehi susuan, maksudnya akan disusu di dalam syurga kelak. Juga maksud mardha' ni selain daripada masdar, maksud dia juga tempat untuk dia mendapat susu, tempat untuk dia mendapat susu. Dia akan, maksudnya ada tempat yang dia akan disusukan di situ, dalam syurga. Juga kalau masdar mimi ni dia ada maksud masa juga. Jadi ada tiga maksud dia. Satu maksud dia hudus, maksudnya susuan. Satu lagi maksud dia tempat susuan. Satu lagi maksud dia masa susuan. Tiga maksud dia. Itu kalau dibaca dengan baris atas itu marda'an. Tapi lebih kurang lah, maksudnya nanti dia akan masuk syurga, macam tu cerita dia lah. Dan dalam syurga nanti dia akan dapat apa yang dia nak ataupun apa yang diperlukan. Jadi penyusuan ni adalah keperluan bayi kan. Jadi kalau dia meninggal ketika dia masih lagi dalam tempoh susuan, maka dia akan dapatlah apa yang diperlukan oleh bayi nanti ketika dalam syurga. Dia nak cerita kat sini masuk syurga kan? Tapi dia cerita salah satu daripada nikmat dalam syurga. Kalau dia memperoleh nikmat dalam syurga, maksudnya mestilah dia ada dalam syurga, macam tu kan. Tak mungkin dia dapat nikmat syurga tapi dia ada di luar syurga. Itu tak munasabah lah. Logiknya macam tu. Logiknya bila Allah cerita tentang apa yang diperolehi oleh seorang tu ketika mati, dan nikmat tu nikmat syurga, maksudnya dia nak cerita dia dalam syurga lah, macam tu kan. Jadi kat sini ada ulama sepakat lah, seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi,
Dia kata ulama sepakat kan, bahawa kanak-kanak orang Islam kan, atfalul muslimin kan, bayi kepunyaan orang Islam, bayi kepunyaan orang Islam, kanak-kanak atau bayi yang ibu bapanya Islam yang meninggal tu, maka mereka punya tempat ataupun kesudahan mereka adalah dalam syurga kan. Tapi dia kata kat sini ada segolongan lah, ada segolongan mereka berpandangan hal ini tawakuf, maksudnya tak tahu, tak tahulah dia dalam syurga ke ataupun dalam neraka ke, macam mana tak tahu kan. Kenapa ada pandangan macam tu? Yang kata dalam syurga tu berdasarkan kepada hadis ni lah, hadis riwayat Al-Bara' ni yang mengatakan anak Rasulullah SAW Ibrahim tu sudah tentulah dia ni tak buat apa-apa, maksudnya meninggal ketika kanak-kanak kan. Jadi dia kata anak Nabi tu bukti masuknya anak Nabi dalam syurga tu bukti bahawa anak orang Islam juga dalam syurga. Cuma dia mengatakan ada khilaf kan. Yang tak khilaf tu anak para Nabi kan? Sebab ini Nabi kan? Sebab dia ambil kira juga di sini anak Rasulullah, maka itu jelaslah kalau anak selain Nabi macam mana kan. Maknanya ada khilaf juga, walaupun sini Al-Imam Nawawi dia kata ulama sepakat kan. Dia sebut ulama yang diperakui ijma' mereka kan. Macam nak cakap ada golongan, ada ilmuwan ataupun sarjana yang pandangan mereka tu tak diambil kira kan. Dia setuju ke dia tak setuju ke, itu tak diambil kira kan. Macam nak cakap macam tu. Sebab dia kata ajma'u man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin. Maksudnya dalam kalangan ulama Islam tu ada golongan yang pandangan mereka tak diambil kira langsung. Mereka setuju ke tak setuju ke tu maksudnya tak diambil kira kan. Kalau orang lain sepakat, tiba-tiba yang tak diambil kira ni ulama juga dia tak setuju, itu tak menjejaskan ijma'. Macam nak cakap macam tu lah kan. Dia kata segolongan mengatakan tak tahulah apa nasib mereka, nasib kanak-kanak Islam ini, itu berdasarkan kepada hadis lain kan. Hadis itu hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis tu Aisyah menceritakan, dia kata apa, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansar. Pernah satu ketika Rasulullah dipanggil untuk melihat, untuk menziarah jenazah kanak-kanak dari kaum Ansar. Faqultu, lalu Aisyah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, tuba lihadza usfurun min asafiril jannah lam ya'malis su' wa lam yudrikhu. Dia kata, wahai Rasulullah, beruntung budak ni. Macam kita jugalah kan. Bila ada budak meninggal, kita kata kanak-kanak syurga kan. Aisyah cakap macam tu lah. Dia kata beruntung budak ni, usfurun min asafi. Usfur apa? Burung kan? Burung salah satu daripada burung syurga kan. Dia ni salah satu daripada burung syurga kan. Burung maksudnya dia duduk dalam syurga kan. Kanak-kanak ni macam dia kata macam burung syurga lah kan. Lam ya'malis su', dia tak buat kejahatan, dia tak dibuat dosa lagi. Walam yudrikhu, dan tak sempat nak buat dosa, jadi masuk syurga lah. Macam tu kan. Aisyah cakap. Lalu Rasulullah SAW sabda, awa ghaira zalika ya Aisyah, atau ada tempat lain untuk dia wahai Aisyah. Cepat maksudnya engkau cakap dia ni kanak-kanak syurga kan. Mana tahu kalau dia tak masuk syurga. Macam tu kan. Kenyataan Nabi itu macam nak cakap tak tahu lagi lah dia kanak-kanak syurga ataupun tidak, walaupun dia meninggal dalam keadaan tak buat dosa lagi. Dia ada buat salah mungkin, tapi kanak-kanak kan tak dipertanggungjawabkan lagi kan. Ghair mukallaf, macam tu kan. Nabi kata lagi, innallaha khalaqal jannati ahlan wa khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah telah ciptakan bagi syurga itu penghuninya sendiri kan. Allah cipta penghuni syurga tu masa mereka masih lagi dalam maksudnya
masih lagi dalam sulbi bapa mereka. Maksudnya belum bercantum pun lagi benih bapa mereka dengan benih ibu, memang tak wujud lagi. Sewaktu mereka tak wujud lagi, sewaktu penghuni syurga tu tak wujud, tak dilahirkan lagi, belum jadi janin pun lagi, belum jadi janin pun lagi. Maksudnya bukan di alam janin, masih di alam roh lagi. Sewaktu mereka di alam roh lagi, sudah ditentukan mereka ni penghuni syurga, mereka ni penghuni neraka. Jadi kanak-kanak yang dilahirkan ni adalah dia punya nasib dia kan. Tak tahulah dia penghuni syurga ataupun macam seolah-olah nak cakap macam tu. Macam tu kan. Wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah ciptakan bagi neraka itu penghuninya, mereka itu diciptakan sebagai penghuni neraka sewaktu mereka di alam roh lagi, masih lagi dalam sulbi bapa mereka lagi, belum lagi menjadi janin. Jadi hadis tu menjadi sandaran golongan yang mengatakan kanak-kanak itu walaupun bapanya Islam dan dia tidak buat dosa, tak tahulah nasibnya macam mana. Maksudnya tak boleh kita nak langsung putuskan dia itu kanak-kanak syurga macam itulah. Itu pandangan yang kedua kan. Tapi mereka mengatakan kanak-kanak itu, ini kalau tak ijma' pun jumhur lah, jumhur ulama Islam, jumhur muslim mengatakan begitu. Mereka ada jawapan lah bagi hadis Aisyah tadi tu. Pertama, mungkin Nabi cakap begitu kepada Aisyah, maksudnya jangan kamu tergesa-gesa menilai ataupun menghukum dia sebagai penghuni syurga, sebab itu tak boleh. Maksudnya menghukum tanpa dalil kan. Nak dalam hal-hal yang berkait dengan gaib ni tak boleh kan, macam tu kan. Bukan nak mengatakan kanak-kanak itu bukan penghuni syurga, tapi tak boleh cakap macam tu kan. Kalau kau tak ada bukti, maka kau tak boleh maksudnya putuskan kan. Dalam hal dunia macam tu, apatah lagi dalam hal yang berkaitan dengan akhirat. Macam tu kan. Okey, ini kita boleh ambil faedah lah kan. Kalau yang kanak-kanak ni mungkinlah kan. Kalau berdasarkan kepada pandangan yang kedua tu, kita boleh kata macam tu lah kan. Kalau yang dah besar kan, dia mati terkorban kan dalam medan perang kan, ataupun mati aksiden ke, ataupun lemas ke, ataupun terbakar ke, kita tak tahulah kan. Dia nampak situ ada ciri-ciri syahid kan. Nampak dekat situ ada ciri-ciri syahid kan. Tapi adakah sebenarnya dia mendapat pahala syahid tu, ganjaran syahid tu, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga? Boleh kita kata asyahid? Itu tak boleh lah kan. Yang kat tu tak boleh kan? Ataupun kita mengungkapkan sesuatu yang macam confirm je. Rehatlah dekat sana. Contohlah rest in peace lah biasanya kan. Orang kita guna rest in peace kan. Betul ke? Dia akan rest in peace kan? Tak tahu kan. Sebab itu pun bukan ungkapan daripada Islam kan. Itu pun bukan daripada ungkapan kita dalam Islam. Ungkapannya bukan begitu. Bila ada kematian, kita minta diampunkan dosa dia, macam tu kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim mudkhalah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ada kat situ in kana. Kalau dia baik kan, tambahkan kebaikan. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Kita sebut ghafarallahu lahu, sebut nama dia ghafarallah, semoga kat situ, semoga Allah ampunkan dia kan. Rahimahullah, semoga Allah rahmati. Tak tahulah macam mana keadaan dia kan. Jadi maksudnya ungkapan yang menunjukkan pasti tu tak boleh lah digunakan. Kemudian kedua, Nabi cakap begitu kepada Aisyah, maksudnya jangan cakap terus ataupun jangan dengan yakin mengatakan kanak-kanak itu masuk ke dalam syurga. Dia ada sebab lain. Mungkin sebab Nabi tak dimaklumkan lagi tentang hal itu. Ini perkara gaib kan. Jadi Nabi takkan cakap sewenang-wenangnya, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi perkara ini perkara gaib. Mungkin selepas itu barulah diwahyukan kepada Nabi bahawa kanak-kanak orang Islam ini nasib mereka adalah syurga. Nasib ataupun kesudahan mereka adalah dalam syurga. Ini ada syahid juga, ataupun ada hadis lain yang menyokong pendapatnya ataupun pandangan jumhur ni.
Antaranya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ada dalam Musnad dan juga Sunan Nasa'i. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yamutu lahuma salasatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahumallahu wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah." Itu hadis tu jelas lah disebut kan. Maksudnya tiada, maksudnya dua orang Islam, maksudnya suami isteri lah ni kan, yang kematian 3 orang anak, yamutu lahuma salasa, yang kematian 3 orang anak yang meninggal masa kecil, lam yablughul hinsa, meninggal masa kecil, sebelum mereka itu sampai usia balik kan, sampai usia taklif, melainkan Allah akan masukkan kedua ibu bapa tadi dan juga anak-anak mereka, adkhalahumullahu wa iyyahum, Allah masukkan kedua bapa tadi dan juga anak-anak mereka. Macam tu. Hadis yang lain, hadis Abu Zar, Nabi sebut, illa adkhalahumullahu bi fadli rahmati iyyahum, melainkan Allah akan masukkan kedua-dua bapa tadi tu ke dalam syurga dengan sebab anaknya dah meninggal masa kecil tadi dan dia bersabar. Dalam hadis Abu Hurairah ni dia ada tambahan, dia sebut melainkan Allah akan masukkan kedua bapa tadi bersama dengan anak-anak mereka kan. Dengan sebab rahmat Allah kepada mereka tadi tu, masukkan ke dalam syurga. Hadis yang mengatakan Allah memasukkan kedua-duanya tanpa menyebut anak tadi tu, ulama berpandangan lah. Dia kata kalau ibu bapanya tadi tu masuk dalam syurga dengan sebab rahmat Allah kepada anaknya, takkanlah anaknya tadi tu yang menjadi sebab rahmat Allah kepada ibu bapanya tadi tu masuk ke dalam syurga, tak masuk syurga, maka dia juga sepatutnya dimasukkan ke dalam syurga. Situ dia mereka beralasan ataupun berhujah bukan dengan mantuk nas, tapi mereka berhujah dengan sini mafhumun nas. Tapi dalam hadis Abu Hurairah ni dia secara jelas, zahir nas kat sini menunjukkan bahawa anak-anak itu juga turut masuk dalam syurga kan. Itu antara pendapat yang menyokong lah, dan itu nampaknya adalah pandangan Al-Imam Al-Bukhari juga. Sebab tu dia kata maqila fi auladil muslimin, dan dibagi hadis anak Nabi Muhammad, anak Rasulullah. Bab maqila fi auladil musyrikin. Okey, macam mana pula nasib kanak-kanak non muslim, golongan musyrik, anak-anak mereka yang meninggal semasa kecil, yang itu macam mana pula? Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin faqala Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu 'amilin. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW ditanya tentang nasib anak-anak kaum musyrikin yang meninggal semasa kecil ataupun semasa kanak-kanak yang belum mencapai usia taklif tadi. Lalu Rasulullah bersabda, Allah ketika mana mencipta mereka lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Ini maksudnya apa? Nabi nak beritahu dia pun tak tahulah, Allah lebih tahu nasib mereka. Kalau kita baca macam ni dalam mukhtasar ni, kita tak tahu pun apa pandangan Al-Imam Al-Bukhari tentang masalah ni. Tapi kalau kita buka kitab asal Sahih Al-Bukhari, kat situ nampak pandangan dia punya stand, mauqif dia apa. Sebab dia ada bukan satu hadis saja, dia masukkan dalam bab maqila fi auladil musyrikin, ada lebih daripada satu hadis. Sebab tu Ibn Hajar Al-Asqalani dia ta'liq, dia ulas, dia kata jelas itu adalah pandangan, jelas pandangan Al-Bukhari, kanak-kanak kaum musyrikin ni juga nasib dia dalam syurga. Sini dia tak sebut maqila fi auladil musyrikin, tapi kalau tengok kepada cara disusun hadis, macam dia nak nyatakan pandangan dia, mereka iaitu kanak-kanak non muslim ataupun kaum musyrikin ni, mereka juga dalam syurga, macam tu kan. Sebab apa? Dia kata tengok cara disusun. Mula-mula dia bagi hadis ni, hadis yang menunjukkan macam benda tu tak ada keputusan lah kan.
tak boleh nak putuskan lah kan. Sebab Nabi kata Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Ni apa yang kita dapat simpulkan, dalam syurga ke mereka tak tahu, sebab Allah yang lebih tahu kan, ataupun dalam neraka ke tak tahu kan. Macam tu. Kemudian dia kata hadis selepasnya menunjukkan bahawa mereka itu dalam syurga, tapi tak jelas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitratu. Hadis tu diletak dalam bab ni, dalam Sahih Bukhari. Ada buat kitab Sahih Bukhari? Ada buat kitab Sahih Bukhari? Tak ada kan? Kalau buka kitab Sahih Bukhari, hadis yang kedua dalam bab ni, Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Macam tu, maksudnya tak ada dosa lah. Fitrah itu juga boleh ditafsirkan sebagai Islam kan. Fitrah itu juga boleh ditafsirkan sebagai Islam, sebab Islam itu agama fitrah kan. Maka kedua ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya sehingga menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi kan. Maksudnya kalau dia meninggal sebelum dicorakkan oleh kedua ibu bapanya, maksudnya dia masuk syurga lah. Tapi tak jelas kan. Dia tak cakap macam tu dalam hadis tu kan. Hadis yang kedua tu dia kata Imam Bukhari dia masukkan dalam bab tu macam nak tarjihkan pendapat yang mengatakan mereka ke dalam syurga, sebab ada 10 pendapat dalam kes ni. Ada 10 pendapat yang mensatukan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua dalam bab tu macam dia nak tarjihkan pendapat mengatakan mereka ke dalam syurga. Dan dia kata yang ketiga, hadis yang ketiga itu hadis daripada Samurah ibn Jundub. Samurah bin Jundub ni, dalam hadis Samurah bin Jundub ni dia sebut jelas bersama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tu adalah anak-anak manusia, manusia umum lah kan. Auladun nas. An-nas tadi tu ya'um al-muslimin wal musyrikin. Dia merangkumi muslim dan juga musyrik umum kan. Macam tu kan. Jadi mungkin itu dia kata pandangan Al-Imam Al-Bukhari. Kita akan baca hadis yang ketiga tu, tapi saya sebut ringkas lah. Ada 10 pandangan dalam masalah ni, tak penting sebenarnya, tapi dia kadang-kadang orang pandang penting juga, khususnya dalam konteks dakwah lah kan. Dalam konteks dakwah nak tampilkan rahmatnya Islam tadi tu, khususnya kepada golongan kanak-kanak. Kanak-kanak ini kalau menurut Islam mereka ini nasib dia selamat, maksudnya kalau dia mati dalam syurga, tak kisah agama apa pun, macam tu kan. Ada 10 kat sini pandangan. Yang pertama lah, ulama yang mengatakan kanak-kanak golongan musyrikin ni, kaum musyrikin ni terserah kepada kehendak Allah, fi masyiatillah. Kalau Allah nak masukkan dia ke dalam syurga, ikutlah. Kalau nak masukkan dia ke dalam neraka pun ikutlah, macam tu kan. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan dia punya nasib ikut mak bapak dia lah kan. Ini baik, ini pahit. Kalau mak bapak dia masuk neraka, dia neraka lah kan. Bercanggah kan dengan ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insan illa ma sa'a kan. Bercanggah dengan ayat tu kan. Tapi mereka ikut adalah hadis lain kan. Hadis tu dipertikaikan jugalah kan pada sanadnya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang ini macam Mu'tazilah sikit. Dia kata dia barzakh, fi barzakh bainal jannati wan nar. Fil barzakh bainal jannati wan nar. Dia tak cakap manzilah bainal manzilatain kan. Kalau macam tu, ini macam kisah Mu'tazilah Wasil bin Atha masa Hasan Basri ditanya tu kan, orang apa nasib murtakibul kabira. Dia baru nak fikir, anak murid dia laju, dia kata wa fi manzilah bainal manzilatain kan. Dia tak neraka pun tak, syurga pun tak kan. Punca daripada Mu'tazilah kan. Yang pendapat yang ketiga ni dia kata dia ada dekat tengah-tengah kan, border antara syurga dengan neraka kan. Tak settle yang ni. Pendapat yang keempat, ada yang mengatakan, sebahagian mengatakan mereka ni menjadi khadam kepada penghuni syurga. Kanak-kanak kaum musyrikin ni, bila mereka meninggal semasa kanak-kanak lah, mereka nanti akan menjadi khadam kepada penghuni syurga. Maksudnya masuk dalam syurga jugalah, tapi posisi dia sebagai khadam.
Mereka juga sandarkan kepada hadis, tak kuat juga hadis tu pun. Yang kelima, pendapat ni mengatakan mereka nanti akan dijadikan tanah, habis macam binatang pula. Habis maksudnya bila di akhirat nanti teruslah jadi tanah, tak ada apa-apa lah kan. Macam tu kan, seolah-olah macam tak ada nilai lah, macam haiwan jugalah macam tu kan. Yang ini tak bagus jugalah pendapat tu kan. Yang keenam, pendapat yang mengatakan mereka ni dalam neraka kan. Mereka ni dalam neraka terus kan, macam tu kan. Pendapat yang ketujuh mengatakan mereka ni nanti akan diuji di akhirat macam ahlul fatrah kan. Macam ahlul fatrah ataupun orang gila kan. Berdasarkan kepada hadis tu jelas menunjukkan al-fatrah ataupun orang gila tu nanti di akhirat dia akan diuji kan, sebelum dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Itu ujian bagi mereka. Kalau orang cakap akhirat bukan darul imtihan, tapi di darul jaza. Mereka yang pegang pendapat ni kata itu kalau dah masuk dalam syurga dan neraka settle lah, memang tu darul jaza. Belum lagi masuk boleh lagi diuji kan? Sebab dia kata dalam ayat Al-Quran macam tunjuk tu, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud kan. Dia kata itu cerita pasal akhirat, tapi situ ada yud'auna ila sujud, diminta kan, ila sujud kan. Jadi dia kata belum lagi masuk syurga neraka boleh berlaku ujian tu, dia kata. Macam dalam hadis juga sebut di akhirat bila dah terasing sebahagian daripada penghuni neraka ke neraka, ada lagi golongan munafik belum lagi terasing, dia masih lagi dalam kelompok Islam. Dalam hadis sebut macam tu kan. Sehinggalah sampai kepada bahagian berlaku maksudnya ujian, maka yang munafik tadi tu tersingkir kan, terasing kan. Jadi dia kata boleh jadi macam tu juga kan. Macam tu kan. Ni pandangan yang ketujuh lah kan. Yang ke-8, ini pandangan yang dipilih oleh jumhur muslimin, mengatakan kanak-kanak kaum musyrikin ni dalam syurga lah. Berdasarkan kepada hadis Samurai bin Jundab yang kita akan bacakan nanti. Dan juga berdasarkan kepada maksud hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah kan. Macam tu maksud hadis tu, macam itulah. Kemudian pandangan yang ke-9, tawakuf, tak tahu ke dalam syurga ataupun neraka, tak tahulah. Pandangan yang ke-10, al-imsak. Maksudnya apa? Tak nak bagi pandangan. Dia beza tak tahu dengan tak nak bagi pandangan kan. Kalau tak tahu sebab dia tak ada bukti, kalau ada bukti dia akan bagi pandangan. Sebab sekarang ni tak ada bukti, tak tahulah kat mana. Dengan golongan yang ke-10 ni, dia kata aku tak nak bagi pandangan, tak nak langsung, sebab tak nak benda ni mungkin tak penting ke, dia tak nak langsung bagi pandangan. Jadi 10 pendapat dalam kes ni. 9, 10 dengan 8 tadi tu okey lah kalau dia yang pilih macam tu. Kalau yang lain tu macam berat sikit lah kan. Nak kalau jadi tanah tadi tu kan, jadi tanah ataupun masuk dalam neraka ataupun ikut nasib mak ayah mereka ni, susah lah kan. Pasal hadis ni dia pasal Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hadis tu tergantung kan. Kalau kita ambil Quran ada orang pun nama Azzarin. Itu yang menyokong, itu yang menyokong pendapat mengatakan mereka ke dalam syurga lah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Itu maksudnya dia terpakai ke atas ahli fatrah ataupun mereka yang tak sampai dakwah kan. Juga kanak-kanak juga tak sampai dakwah kan. Dah berangkat dakwah tak kena ajak gitu pula. Ya betul. 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 Itu pandangan jumhur kan. Itu pandangan jumhur. Tapi sebab tengok ayat tu pun dia tak kata jelas kan dia masuk dalam syurga kan. Sebab itu mereka takwil juga kan. Berdasarkan kepada hadis itulah, hadis yang kuat juga dalam Sahih Muslim, Nabi kata Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Satu. Yang kedua hadis tadi Aisyah yang kita baca dalam Sahih Muslim tu, Nabi kata innallaha khalaqal janna wa innallaha khalaqa lil jannati ahlan wa khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan wa khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim.
Dan Nabi kata awa ghaira zalika ya Aisyah, masa Nabi kata usfur, masa Aisyah kata usfur min asafiril jannah, Nabi kata awa ghaira zalik, mungkin lain kot. Itu Nabi kata ke atas kanak-kanak Islam. Dia kata kalau kanak-kanak kafir, sebab tu dia ada 10 pandangan tadi tu kan. Tapi kita cenderung pada pandangan yang mengatakan mereka dalam syurga berdasarkan kepada itulah dalil Quran tadi tu, dan juga berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita sebut tadilah. Dan ni juga hadis daripada Samurah ibn Jundab ni. Hadis ni panjang Hadis ni ada sebahagian dia salah letak hadis ni, salah konteks ketika menguraikan hadis Samurah ni. Dia masukkan hadis ni dalam peristiwa Isra, masalah kan. Hadis kita akan baca ni lah Samurah bin Jundab, hadis panjang ni. Sebahagian memasukkannya dalam peristiwa Isra dan dia kata ni berlaku pada malam Isra. Ni masalah dia tak, sebenarnya tiada kaitan dengan peristiwa Isra kan. Yang ini adalah mimpi kan. Yang ini adalah mimpi yang dialami oleh Rasulullah SAW dan dia takwil kan. Bukan takwil, dan dia ceritakan kepada para sahabat apa yang ditakwilkan oleh Jibril kan, tentang mimpi tersebut kan. Bab an Samurah ibn Jundab. Jadi bab, jadi dia macam lanjutan daripada bab maqila fi auladil musyrikin kan. Sebab itu Ibn Hajar mengatakan kalau dia ambil kira hadis ni termasuk dalam bab maqila fi auladil musyrikin, maknanya Imam Bukhari pun berpandangan auladul musyrikin fil jannah, macam tu kan. Hadis Samurah ni tapi tak ada tajuk tu kita bab. Kadang-kadang ada banyak sebab. Ada banyak kemungkinan. Pertama, dia lanjutan daripada bab sebelumnya tapi dia cabang kan. Dia tak letaklah dia punya apa tajuk yang sesuai. Dia tak letak tajuk yang sesuai, tapi cabang lah daripada situ kan. Macam tu. Yang kedua, tak ada hadis yang dia rasakan boleh menjadi apa ni tajuk kepada bab ni kan. Biasa dia akan ambil matan hadis ke apa kan. Maksudnya dia tak jumpa lah agaknya apakah perkara yang boleh diistimbatkan yang sesuai untuk diletak di sini. Dia gantung macam tu je lah kan. Macam tu kan. An Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu qala, daripada Samurah bin Jundab beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salat subhi aqbala alaina biwajhihi. Dia kata Nabi bila kebiasaannya ni, bila selesai solat subuh dia akan berpaling kepada kami dengan wajahnya, dengan mukanya. Maksudnya Nabi selepas solat dia tak terus menghadap wajahnya ke kiblat, tak, dia akan pusing ke belakang kan. Dia akan menghadap sahabat. Kalau dia nak zikir, dia zikirlah kat situ kan. Jadi sebab tu sahabat dapat melihat apa yang Nabi baca. Dia tengok mulut kan, sebab Nabi pandang mereka kan. Jadi ni antara hikmah yang disebut supaya orang yang datang kemudian tak menyangka imam masih dalam solat, nanti diikut pula kan. Jadi bila dia tengok imam dah tak menghadap kiblat, dah habis solat lah ni kan. Macam tu. Itu antara hikmah lah yang dia orang sebut kan. Maknanya ni tak berkait dengan ibadat pun kan. Maksudnya nak buat ke tak buat ke, tak adalah tu kan. Tak ada kaitan pun. Aqbala alaina biwajhihi faqal, lalu Nabi bersabda, marra'a minkumul lailata ru'ya. Ada sesiapa dalam kalangan kamu malam tadi bermimpi? Nabi tanya. Maksudnya ada situasi macam tu. Nabi dia tanya sahabat lepas solat, dia tanya sahabat banyak kali lah ni. Dia akan tanya ada sesiapa mimpi, seolah-olah macam hal itu penting juga ataupun bolehlah nak ambil pusing kan. Sebab sebahagian orang menganggap mimpi ni mainan tidur, tak penting lah, tak payahlah nak sibuk-sibuk kan. Tapi nampaknya kat sini Nabi ada juga tanya sahabat, ada tak siapa-siapa yang bermimpi kan malam tadi kan. Qal fa irra'a ahadun qassaha fa yaqulu ma sya Allah. Dia kata kalau ada siapa-siapa yang bermimpi, dia akan cerita kan. Nanti Nabi akan kata Masya Allah. Macam tu je lah kan. Macam tu je kan. Fasa'alana yauman. Jadi satu hari Nabi tanya kepada kami. Nabi kata hal ra'a ahadum minkum ru'ya. Ada siapa-siapa yang mimpi? Nabi tanya kan. Qulna la, tak ada. Tak ada mimpi kan. Qala, lalu Nabi bersabda, lakinni ra'aitul lailata rajulain.
atayani fa akhadha bi yadi. Okey, Nabi cerita ni ada kan dalam kisah-kisah dalam hadis lain, situasi lain sahabat cerita pada Nabi mimpi dia kan, itu disebut dalam hadis juga. Ada yang mengatakan dia di mimpi kepala dia tercabut lah apa semua. Kepala tercabut. Nabi kata tu syaitan mainan tidur je kan. Bukan kalau kita penanggal lah tu kan. Ada saka lah tu maknanya kan. Nabi kata tu mainan tidur je, tak payah ambil pusing sangat lah yang macam tu. Yang mengarut tu tak payahlah kan. Dekat sini Nabi kata tak ada. Nabi kata aku ada mimpi. Nabi kata malam tadi aku mimpi ada dua orang lelaki datang kepada aku, fa akhadha bi yadi, dan dia pegang, dia pimpin tangan aku, fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah, dan dia bawa aku ke bumi suci, bumi al-muqaddas. Baitul Maqdis kan yang gelaran macam ni, Ardul Muqaddasah ni kan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Baitul Maqdis tu itulah kan, kota Baitul Maqdis yang juga merangkap Al-Masjidul Aqsa yang sama lah kan. Maknanya Al-Masjidul Aqsa tu adalah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis tu adalah Al-Masjidul Aqsa, macam sama kan. Maknanya dia, kita boleh kata masjid yang paling besar lah kan, dekat atas muka bumi ni kan. Masjid yang paling besar kat atas muka bumi ni Masjid Aqsa lah kan. Sebab satu kota tu kan. Dan dalam tu ada banyak pula masjid-masjid kecil. Semua tu adalah Baitul Maqdis ataupun Al-Masjidul Aqsa. Nabi kata fa idza rajulun jalis, tiba-tiba aku ada nampak seorang lelaki yang sedang duduk, wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadid, dan ada seorang lagi berdiri, seorang duduk, seorang berdiri, kat tangan dia ada penyangkut daripada besi. Qal innahu yudkhilu dhalikal kalluba fi shidqihi hatta yablugha qafa. Dia masuk ke dalam apa ni, mulut dia ya. Cangkuk tadi tu ke atas kawan dia yang duduk tadi tu sampai tembus ke belakang ya. Summa yaf'alu bi shadqihi al-akhar mithla dhalik, kemudian dia buat begitu juga tadi sebelah kanan ni sebelah kiri ya. Sampai ke belakang. Wa yalta'imu shidquhu hadha fayaudu fayasna'u mithla, kemudian dia dah jolok dengan penyangkut tadi tu, dah koyak dah mulut dia, dia tarik elok balik macam tu kan. Jadi elok balik, lepas tu dia ulang lagi lah macam tu kan. Qultu ma hadha, lalu aku bertanya apakah ini, maka dua lelaki tadi tu berkata intaliq, jalan je kan. Maksudnya nanti dulu, tak beritahu jawapan. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafah, sehingga kami jumpa seorang lelaki yang sedang berbaring dalam keadaan menelentang lah ni kan. Dalam keadaan menelentang, dalam keadaan terlentang. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhrah, ada seorang lagi lelaki dia berdiri, dia pegang batu kan? Dia pegang batu. Fayashdakhu bihi ra'sa, lalu dia pecahkan kepala kawan dia tadi tu dengan batu. Dia empas ke batu tadi tu ke kepala orang yang sedang baring tadi. Fa'idha darabahu tadahdahal hajar, bila dia hempap batu tadi tu, bergolek batu tu kan? Bergolek batu tu. Fantalaqa ilaihi liya'khudhah, lalu dia pergi ambil batu tadi tu. Fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suh, bila dia datang balik ke kawan yang dah pecah kepala tadi tu, kepala elok balik, dia buat lagi, pecah elok balik, buat lagi, macam itulah terus menerus. Ni ngeri ni kan. Maksudnya pemandangan yang ngeri ataupun suasana ngeri lah kan. Mana tadi ni, wa'ada ra'suhu kama huwa fa'ada ilaihi fadharabah. Macam itulah, dia elok balik, dipukul balik, elok balik. Faqultu man hadha, lalu Nabi kata, aku bertanya ini siapa? Qalan taliq, lalu dua orang lelaki tadi berkata jalan. Fantalaqna ila thaqbin mithli tanur, lalu kami pun bergerak sehingga sampai ke satu lubang macam dapur kan, dapur batu tu kan, dapur roti tu kan, dia lubang kan. Dapur tu kan, mithla tanur a'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi', lubang tu
Dia punya mulut dia kecil saja, tapi dalam dia luas, macam tempayan lah kan. Tempayan yang orang buat bakar roti tu kan, roti tempayan macam tu lah. Luar kecil, dalam dia luas macam tu kan. Yatawaqqadu tahtahu nar, bawahnya api marak kan? Macam itulah tempayan, roti tempayan kan? Macam tu kan. Fa iza iqtaraba irtafa'u, bila marak api tu isi dalam, ada orang dalam tu, mereka melambung-lambung kan. Melambung-lambung hatta kada yakhruju, sehingga macam nak terkeluar, macam berti jagung lah jadinya kan. Macam nak keluar yang tu kan. Wa idza khamadat raja'u fiha, bila api tadi tu nak padam, mereka masuk balik ke dalam, termasuk balik ke dalam. Wa fiha rijalun wa nisaun urah, dalamnya ada lelaki dan wanita dalam keadaan tidak berpakaian. Faqultu man hadza, lalu aku bertanya, ya ini siapa pula? Kedua lelaki tu berkata, intalik, jalan je. Fantalaqna, lalu kami pun berjalan. Hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri qala Yazid wa Wahb bin Jarir an Jarir bin Hazim wa ala syabtin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Sampai kami ke sebatang sungai, situ ada seorang lelaki yang duduk di tepi sungai tu. Ada seorang lelaki yang berdiri. Kemudian dia kata, mana ni, dalam di tengah-tengah sungai tadi tu ada seorang lelaki, baina yadayhi hijarah, dia bawa batu kan? Dia bawa batu. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri, lalu lelaki yang dari dalam sungai yang bawa batu tadi tu, dia pergi sampai kepada fa idza arada an yakhruj, bila dia nak keluar daripada sungai kan, tadi ada lelaki seorang berdiri kat tepi sungai tu. Ramar rajulu bihajarin fi, lalu lelaki tadi yang yang dekat tepi tadi tu, dia ambil batu tu, dia baling ke arah mulutnya. Faradahu haitsukan, dia baling ke arah mulut ni, fi, lalu dia termasuk balik ke dalam sungai tadi, sungai darah. Ini pemandangan yang ngeri. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajarin, rama fihi bihajar, macam itulah setiap kali dia nak keluar, maka lelaki yang di luar tadi tu akan baling ke arah mulutnya dengan batu tadi sehingga dia balik ke tempat asal. Fayarji'u kama kan. Fakultu, lalu aku bertanya, ma hadza, yang ini apa pula? Qala talik, lalu lelaki yang bawa aku tadi tu kata, jalan je. Fantalaqna hatta intahaina ila rawdatin khadra, lalu kami pun bertolak sehinggalah sampai ke satu kebun ataupun taman, sampai ke sebuah taman yang hijau. Fiha syajaratun azimah, dalam taman tu ada sepohon, satu pokok yang sangat besar. Ada sebatang pokok yang sangat besar. Dalam, sebab apa ni? Dia mirip dengan kisah Isra' tadi, sebab tu ada sebagian masuk kan. Sebab dalam kisah Isra' tu, Nabi nampak Nabi Ibrahim AS kan, dan dia keliling dia ada kanak-kanak macam tu kan, jadi mirip dekat situ. Sana tu dalam hadis Isra' tu, dia tengok Nabi Ibrahim bersandar pada Baitul Ma'mur kan. Dekat sini dia bersandar dekat pokok, dan kebetulan ketika peristiwa Isra', di langit ke-6 dan ke-7 tu ada pokok Sidratul Muntaha kan. Dia pokok yang besar juga, maksudnya dua langit dia punya tinggi dia tu kan, daripada dia punya akar dia ada kat langit yang ke-6, dia punya pucuk dia ada kat langit yang ke-7. Macam tu kan. Sini cerita macam tu juga. Sebab tu sebahagian dia tersalah masukkan hadis ini dalam kisah Isra'. Yang ini bukan, ini mimpi saja, dan ini di Madinah. Dan Nabi kata dalam taman tu ada pokok yang sangat besar. Wa fi asliha syekhun wa subyan, di pangkal pokok itu ada seorang tua kan, syekh kan, dan seorang tu bersama dengan kanak-kanak. Banyaklah, ramai kanak-kanak kat sini. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah, kemudian berdekatan dengan pokok tu ada seorang lelaki lain. Yang ini lain cerita dia. Baina yadayhi narun yuqiduha, dia ada bawa api. Lelaki yang berdekatan dengan taman tu, dia bawa api, dia nyalakan api.
Wasa'ida bi. Jadi pokok, ada orang tua bersama dengan anak-anak, tak jauh daripada situ ada lelaki yang membawa api. Wasa'ida bi fi syajarah. Lalu dua orang lelaki yang bawa aku tadi tu bawa aku naik ke pokok. Wa adkhalani daran. Kat situ ada satu rumah. Dia punya susah nak bayang ni. Macam cerita-cerita apa ni, fantasi tu kan. Masuk dalam satu rumah, atas pokok ada rumah. Lam ara qattu ahsana minha. Cantik rumah tu, tak pernah tengok rumah secantik tu. Fiha rijalun syuyukh. Dalam rumah tu ada lelaki kan, orang tua, wasyabab, ada orang muda, wanisa, ada wanita, wasubiyan, dan ada juga kanak-kanak kan. Summa akhrajani minha. Lalu kedua lelaki tadi tu bawa aku keluar daripada rumah tersebut. Fasa'ada bisyajarah. Lalu naik lagi ke atas pokok tadi. Fa adkhalani daran. Ada rumah satu lagi, besar pokok tu, ada rumah satu lagi atas dia. Hiya ahsanu wa afdalu minha. Dia lebih bagus dan lebih cantik daripada rumah yang sebelum ni kan. Fiha rijalun syuyukhun wa syabab. Dalam rumah itu ada lelaki, kaum tua dan juga kaum muda kan. Qultu. Lalu aku bertanya, tawaftumani al-laila. Kamu bawa aku berjalan-jalan malam ni, merata kan, tapi apa benda sebenarnya? Fa akhbirani amma ra'ait. Beritahu aku, tadi semua pelik-pelik tadi tu apa benda kan? Qala. Lalu kedua lelaki tadi tu pun berkata, na'am, ya ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shiduquhu fakadzab. Yang first, yang dikoyakkan mulutnya dengan menyangkut besi tadi tu, itu penipu besar. Kadzab maksudnya orang yang kuat menipu, macam tu kan. Yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dia buat satu penipuan je, tapi merata satu dunia penipuannya tadi tu dijaja kan. Maknanya dia punya kesan dia satu penipuan ni habis satu dunia terkesan, macam tu kan. Maka di hari akhirat kelak ataupun pada hari kiamat kelak, macam itulah hukumannya, macam tu kan. Wallazi ra'aitahu yushdahu ra'suh. Adapun orang yang kamu tengok dipecahkan kepalanya, farajulun 'allamahu Allahul Quran fanama 'anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar. Itu adalah orang yang dia tahu tentang Al-Quran, Allah ajarkannya tentang Al-Quran, dia ada ilmu Al-Quran, tapi dia tidak membacanya pada waktu malam dan dia tidak beramalnya pada waktu siang. Ini kat kita orang Lagena ni kan. Yang ini berat lah ni kan. Yang ini ahli ilmu. Yang ini hukuman bagi ilmuwan Islam. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Macam itulah dia punya hukumannya pada hari kiamat kelak. Dipecahkan kepalanya. Wallazi ra'aitahu fi thaqbi fahumuz zunah. Adapun golongan lelaki dan wanita yang tidak berpakaian yang kamu lihat dalam dapur api tadi tu kan, itu adalah penzina, golongan penzina, lelaki dan juga wanita. Wallazi ra'aitahu fin nahri. Orang yang kamu lihat dalam sungai tadi, sungai darah tadi tu, itu adalah orang yang makan riba kan? Orang yang berurusan dengan riba lah kan? Akilur riba. Ini maknanya dosa besar lah kan? Wasyaikhu fi asli syajarah. Adapun lelaki tua yang ada di pangkal pokok yang besar tadi tu, itu bukan orang lain. Dia kata itu adalah Ibrahim AS. Itu adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Wassibyanu haulahu fa'auladun nas. Adapun kanak-kanak yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim tadi itu adalah kanak-kanak manusia. Inilah dia hadis yang kita mengatakan merupakan hujah jumhur ulama yang mengatakan kanak-kanak yang meninggal masa kecil, orang yang meninggal semasa kanak-kanak, tak kira agama dia lah kan, maka dia dalam syurga. Inilah dia sebab dia kata auladun nas, anak-anak manusia, macam tu kan. Wallazi yuqidun nar, kan berdekatan dengan tadi tu Nabi Ibrahim, orang tua dengan anak-anak tu, ada seorang lelaki yang sedang menyalakan api.
Itu adalah Malik, malaikat Malik khazinun nar, penjaga neraka. Dia macam dalam peristiwa Isra' juga kan, waktu Isra' Nabi nampak juga Malik, penjaga neraka tadi tu kan, dan dia bagi salam kepada Nabi kan, macam tu kan. Kat sini pun Nabi nampak malaikat tu juga kan. Wadarul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin, rumah yang ada atas pokok yang pertama tadi tu, itu adalah kediaman keseluruhan orang mukmin, masyurga lah kan, kediaman orang mukmin keseluruhannya. Wa amma hadhihi dar fadarus syuhada, yang kau ada ni, rumah yang kau ada sekarang ni, dia kata rumah yang kedua yang lebih cantik tu, ini adalah kediaman para syuhada kan? Dia lebih bagus daripada rumah yang kebanyakan orang tadi tu kan? Dan dia kata ya wa ana, ini dua orang lelaki tadi kan, aku Jibril, wa hadha, yang seorang lagi ni, ini Mikail kan? Macam tu kan. Farfa' ra'sak, lalu Jibril kata, cuba engkau dongakkan kepalamu wahai Muhammad. Nabi kata aku pun dongakkan. Farafa'tu ra'si, lalu aku dongakkan kepalaku. Fa idza fawqi mithlu sahab, aku tengok di atas kepala tu ada sesuatu seperti awan. Qala, lalu kedua-dua malaikat tadi tu berkata, zaka manziluk, itu rumah kau. Tinggi lagi kan? Zaka manzilu, itu engkau punya tempat tinggal. Qultu, lalu aku berkata kepada malaikat tadi, da'ani adkhul manzili. Okey, aku nak masuk situ pula. Ni dua dah masuk, bagi aku masuk yang tu, yang kediaman aku tu. Qala, lalu kedua malaikat tu berkata, innahu baqiyalaka umrun lam tastakmilhu, kau ada usia lagi kat dunia, belum sampai ajal lagi, masih belum sampai ajalmu, masih lagi ada usia kamu, sakit-paki usia kamu di dunia. Sebab tu tak boleh naik lagi, tak boleh pergi situ lagi. Falau istakmalta, kalau kau dah cukupkan usia kau, masih dah sampai ajal, ataita manzilak, nanti kau sampailah kat situ kan? Okey, ni hadis yang menceritakan tentang kisah mimpi Nabi itulah. Ada banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil tu satu-satu. Sini ada cerita pasal apa ni, dosa-dosa besar dan hukuman yang diterima oleh pelaku-pelakunya di akhirat pula. Kemudian dia ada cerita tentang nasib kanak-kanak itu, syahid dia kat sini, nasib kanak-kanak yang meninggal masa kecil, kanak-kanak, tak kira sama ada kanak-kanak yang ibu bapanya Islam ataupun kanak-kanak yang kedua ibu bapanya tidak Islam, macam tu kan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.